manusia faham tentang ni dia punya tanggungjawab bulan Ramadan ini. Disebut oleh Nabi awwaluha rahmah. 10 malam pertama itu Allah nak anugerah rahmatan. Wa awsatuha maghfirah. 10 malam kedua ni Allah ada anugerah keampunan. Rugilah mereka yang tidak mendapat kerahmatan dan tidak dapat keampunan Allah, sedang Allah janji nak bagi keampunan dan kerahmatan. Masya Allah. Nah, hebat, dahsyat, ramai. Nah, berduyun-duyun masuk ke masjid, masuk masjid surau, beribadat, nah, berzikir, ketika mulai. Masya Allah. Inilah satu kehebatan dalam kurun selama yang cukup membantu. Alhamdulillah. Baiklah, sama-sama kita membina kekuatan. Dan kita tahu, kita faham. Nah, Allah nak jadi kerahmatan, Allah nak jadi keampunan. Ramadan adalah bulan-bulan kerahmatan, keampunan, dan akhirnya Allah nak lepaskan kita daripada api neraka. Masya Allah. Baiklah, sama-sama kita tahu ini, insya-Allah Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan tahun lepas. Sabda Nabi, siapa yang hari ini lebih baik daripada semalam, itulah orang yang untung. Orang yang hari ini sama saja macam semalam, rugi. Nah, Ramadan tahun ini sama-sama kita lebih baik daripada Ramadan tahun lepas, itulah orang yang untung. Kalau Ramadan tahun ini sama macam tahun lepas, rugi. Yang kedua, bulan Ramadan ini Allah nak bagikan kepada kita kesempatan untuk kita menyembuhkan penyakit. Sama ada penyakit itu penyakit zahir ataupun penyakit batin. Penyakit zahir macam mana? Darah tinggi, gaul, jantung, apa lagi? 7 serangkaian. Kan? 7 serangkaian. InsyaAllah Ramadan ini Allah akan sembuhkan penyakit kita. Dengan syarat jangan lagi berapa konsep dia, kurangkan makan. Kurangkan makan, banyakkan ibadat, zikir, baca Quran dan sebagainya. InsyaAllah. Bila kita kurangkan makan, maknanya kurang penyakit. Bila banyak makan, bukan hilang penyakit, na'udzubillah, dia akan jadi banyak penyakit pula. Masya Allah, tak sempat ramai pula yang tak sempat lupa syawal. Masya Allah. Konsepnya, jangan buat pesta makan. Alhamdulillah di Kuala Lumpur kita tengok di Selangor ni, dia punya bazar Ramadan pukul 6, pukul 7, sebelum pukul 7 habis lah bazar. Kalau di Negeri Sembilan tahun lepas kita sebut nama dia bazar Ramadan, tahun ni dah tambah sikit, bazar mega Ramadan. Masya Allah. Dia jadi pesta makan. Nak cari makanan dalam Negeri Sembilan, seluruh dunia ada makanan. Kalau yang nama ni Ampangan tu, jam lah, dia berpagi. Di Senawang, di Sulman Luar. Oh, ingat saya cakap-cakap Kelentong. Nasib baik baru ni di masa cakap tu, saya di Pusat Pentadbiran Kerajaan Surau di Bukit Damansara. Saya sobat dua, Ustaz. Betul tak cakap? Nasib baik ada Selman Dua. Dia tak betul Ustaz yang Ustaz cakap. Kalau tak saya datang besok. Nak cari apa bang semua, makanan seluruh. Masya Allah. Itu tersebut kami 9. Ustaz ni untuk orang di 9. Bilang saya orang di 9. Kalau saya cakap orang sini lah, mengapa orang sini kan? Nah, itu dia. Dia jadi pesta makan. Masya Allah. Malah Allah mengundang kebukaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, macam mana tak sihat? Mari kita kurangkan makan. Jangan buat pesta makan. Malah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita cakap, kita pun nak cari rezeki dia Ustaz. 11 bulan Allah sediakan untuk kita cari rezeki. Carilah. Nak jadi kaya, nak jadi tawan, nak macam mana, cari. Ramadan ini Allah hendak kita banyakkan ibadah ke masjid, surau. Yang kedua, penyakit yang Allah nak sembuhkan Ramadan ini penyakit batin. Penyakit batin ni kan, kalau pergi jumpa doktor tolonglah doktor, sakit ni, apa sakit nak? Sombong, tolonglah bagi pil, tak ada kan? Tak ada menawar, tak ada doktor yang boleh mengubat penyakit hasad, dengki, riak, takbur, sombong, bongkar. Inilah bersama-sama kita berjamaah, bersama-sama kita berzikir, baca Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Masyaallah. Hudan linnas, petunjuk kepada seluruh manusia.
Maknanya Al-Quran ini bukan diturunkan untuk kita sebagai seorang Islam. Al-Quran ini bukan milik kita, milik seluruh manusia. Yang Islam boleh baca Quran, yang tak Islam pun boleh baca Quran. Yang Islam boleh belajar Quran, yang bukan Islam pun boleh belajar Quran. Milik semua, hudal lintas. Bila kita tazkirah, selesai masalah. Bila tak tazkirah, marah pula bila dia cuma baca Quran. Biarkan, kita galakkan. Mudah-mudahan besok dia pula masuk Islam. Masya Allah. Dan kita bersama juga pada malam ini, antara ini sebab Al-Quran. Natajamma al-yawm wa natalqi al-yawm bin anha'i al-alam kull, Masya Allah, minal Yaman, Pakistan, daripada Bangladesh, Indonesia, Masya Allah, kull anha'i al-alam bi barakatil Quran, Masya Allah. Barakat Al-Quran, rahmat Al-Quran, rahmatan lil alamin, shifa'an wa rahmah, Masya Allah. Kalau Ramadan mungkin tak sampai, tapi Al-Quran sampai kawan sahabat kita di Yaman. Jauh terbang, Masya Allah. Sebab Al-Quran, baca Al-Quran, Masya Allah, akan memberikan rahmatan, menyembuhkan penyakit zahir dan batin, Masya Allah. Yang ketiga, Allah nak pada bulan Ramadan ini kita meningkatkan kebajikan, Masya Allah, kebaikan amal salih kita. Antara ibadat yang digalakkan oleh Allah bulan Ramadan ini ada 5. Dia banyak. Ini yang kita petik ini daripada kita manhaj Muslim. Dia mengatakan ada 5 yang Allah galakkan untuk kita laksana bulan Ramadan ini. Yang pertama sedekah. Afdalu sedekah sedekatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah bulan Ramadan. Apabila di akhir-akhir. Jadi kalau ada siapa yang tak buat duit, balik rumah kan. Mari kita bersedekah banyak ni. Jangan datang daripada mana tadi? Daripada orang liar ni. Ini daripada Yaman. Kita pula ada pusat pengajian Quran kita. Masya Allah. Sampai kita tunggu sebab apa? Afdalu sedekah sedekatun fi Ramadan. Bukan bermakna sedekah di luar Ramadan tak baik. Allah perintah kita melakukan sedekah ini setiap hari, setiap masuk, setiap waktu. Tapi bulan Ramadan Allah nak anugerah pahala yang berlipat ganda bila kita bersedekah bulan Ramadan. Tapi itu tadi. Konsep dia jangan lari. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak sempurna ibadat sedekah itu sehingga yang kita sedekah itu benda yang kita suka, benda yang kita sayang. Itu nama sedekah. Masya Allah. Kalau duit RM1 dan kita tak suka, kongot-kongot, kopang-kopang duit itu kita sedekah. Itu bukan sedekah, bagi saja. RM5, RM10, RM50, RM100. Ada masjid tu bang cek, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, masjid saya tahun lepas tu kan, jagang mana jumpa duit RM1 Ustaz, banyaknya RM5, RM10, RM50, RM100. Cek, ada yang RM1,000, ada RM2,000, Masya Allah. Ada satu masjid tu di Puchong, saya tak sampai pergi bang Ramadan tahun ni sebab banyak dah tempat lain. Dan tengok jadual dia minta dah tak ada tempat di Puchong dan tepi sungai, masjid tepi sungai di Puchong, Masya Allah. Tuan Azil, tahun ini semua ni penceramah yang datang bagi tazkirah ni saya nak bayar elang, Masya Allah. Setiap malam bagi cek. Kebetulan saya malam Ustaz habis ceramah, Ustaz saya ni RM1,000. Ustaz gunakan duit ni untuk berdakwah. RM1,000. Masa tu saya bawa wajah. Agak kalau tahun ni dapat bang bawa Mercedes. Mana Ustaz? Mercedes banyak minyak ni Ustaz. Ambil RM5,000 ya? Agak lah. Sebab pakai Mercedes. Sebab dia tahu bila Ustaz ni pakai kereta macam ni, dia bagi duit macam ni mesti dia guna untuk dakwah. Bukan dia pergi kelas malam di sekolah tak. Bukan guna dia tahu tak. Ini orang yang faham tentang sedekah Allah. Pakai cek. Jadi kalau parti kita insya-Allah besar kan. Tiba tengok. Habis Ramadan besok berapa ratus kaping cek masuk dalam parti kita. Masya-Allah. Tak lainlah duit RM10. Ini bila ada kesedaran. InsyaAllah inilah yang akan menjamin kehebatan Islam, akidah, iman masyarakat kita. Bila manusia ni hamba Allah yang suka hidup dia bersedekah, apalagi bulan Ramadan. Dengan konsep tadi, mesti benda yang kita suka, yang kita sayang. Dan kalau baju yang branded, yang mahal, baru 2-3 kali pakai, tapi abang sayang kan, kita sedekah yang itu nak boleh sedekah.
Kalau yang baju yang tak nak, tak suka, tak omah nak pakai, kita serokah itu bukan serokah bagi saja orang. Itu yang kita kena faham. Macam mana dia punya konsep serokah. Benda yang kita sayang. Tapi bang, kalau kita sayang yang ini, kita yang sedokahan. Itu bukan sedekah, itu bangang namanya. Dia ada bang, dulu hanya di Eropah, sekarang dah sampai Singapura, sampai Melarat ke Malaysia ni bang. Tengok dalam tu ni. Main tukar-tukar bini, orang suruh belajar, tak nak belajar, jadi bangang. Dia, ini dah tanda kiamat. Ini tanda kemurkaan Allah. Ini sebenarnya mahala bercana. Ya Allah, belum kita tak sadar. Sono tukar-tukar bini. Tak apa, pasal apa? Sebab sayang. Sayang bukan macam tu. Bangang nama tu. Itu nak faham? Janganlah kita terlibat. Janganlah masyarakat kita, anak-anak kita, keluarga kita terlibat dengan benda-benda yang Allah murka. Itu baru. Ini yang penting tasbih. Yang kedua, Allah galakkan kita bulan Ramadan ini qiyamul lail. Masya-Allah, malam ni ada qiyamul lail banyak, tapi qiyamul lail. Dan tadi tak ada tidur lagi, ada sejam ni tidur. Tapi masya-Allah, rasa sihat. Insya-Allah ini Allah akan anugerah kepada kita tenaga yang luar biasa bulan Ramadan ini. Minggu lepas hilang masuk. Bila hari Jumaat, Sabtu, Ahad, hari Senin tu hilang masuk. Sebab apa? Kelasnya doktor 5 boleh kelas. Dia pada Jumaat, Sabtu, Ahad tu saja. Ambil 15, hilang masuk. Masya-Allah, nasib baik datang ambil cowok. Siapa bagi Allah bagi. Kalau tak habis. Saya nak cakap, saya nak bersama. Masya-Allah, ini kehebatan. Qiyamul lail, banyak qiyamul lail. Bangun malam lepas ni. Pukul 2 pagi bangun. Ambil wudu, solat sunat, hajat, tawbah, tasbih banyak. Harun Ar-Rasyid setiap hari 400 rakaat dia solat. Khalifah Harun Ar-Rasyid 400 rakaat sampai mati 400 rakaat dia solat. Itu yang dia dapat bebaskan Palestin, Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis dengan kehebatan pemimpin yang macam dia. Nak ibadat dia, solat pun satu hari 400 rakaat. Kita 40 rakaat pun ada. Ini kita nak cerita. Dah lama tak datang kan, malam ni besok ni berjumpa kan. Tak payah setengah jam dah masuk. Sama juga. Bangun malam juga tapi tak payah nak telefon kawan kita macam selangkah ya. Cahaya tak tidak ustaz. Kita bagi 100, kita letak setengah dia makan. Habis tak dapat. Kita kena yakin, kita bagi 100, Allah tetap bagi ganjaran 100. Tak kurang walaupun 1 sen. Kita kena yakin. Kalau ustaz tu ambil 1/8 atas nama ambil, tak ada masalah. Dia boleh ambil kalau dia nak ambil kata. Tapi Allah tidak akan kurang walaupun 1 sen kalau kita bagi 100 atau sebagainya. Itu dia. Kalau kita bagi tahu belakang, kau tahu tak ustaz tu buat tahfiz, dan bagi sedekah pada sini tak payah orang. Macam dia boleh juga, tak payah bagi tahu kawan. Kita telefon lah kawan. Man, apa hal apa ganggu dan pukul 2 pagi ni? Kau tahu tak apa dia? Dan dia boleh. Ambil berapa? Tak payah bagi mana kita dan Allah. Kita dengan Allah tak payah bagi tahu kawan. Ambil kalau bagi tahu habis. Tak apa-apa Allah. Ini nama qiyamul banyak dan qiyam man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Yang ketiga, tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran dan qiraatul Quran. Kita sebut dari Al-Quran ni mukjizat. Tengok mukjizat. Dapat jumpa kawan sahabat di Yaman. Ini Abi Hurairah kasih Yaman. Min zaman. Ada dakwah Islam yang min Yaman, masya-Allah. Dan mudah Quran kullu min Yaman, masya-Allah. Sayyid Syarifah ada asal min Yaman kullu, masya-Allah. Datang jauh menyampaikan dakwah dari imam dan sebagainya. Sebab Al-Quran, bacalah Al-Quran banyak-banyak. InsyaAllah yang kita sebut Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun lepas. Masya Allah. Ada sejarah dalam hidup kita. Satu hari dalam bulan Ramadan ini kita dapat khatam sekali Al-Quran. Sekali Al-Quran kita dapat khatam. Boleh Ustaz? Boleh. Lepas maghrib tu kita baca, berhenti dah, makan solat. Jangan tidur. Kalau tidur 30 hari pun tak habis bang. Jangan tidur. InsyaAllah 11 pagi, 12.30 hari habis. Laju tu Ustaz tak? Baca biasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam